Okey, Assalamualaikum guys. Apa khabar? Dan salam sejahtera. Lepak kat pantai guys petang-petang ni sementara tunggu jam kan. Reda ataupun kalau orang Kelantan kata surah sikit kan. Supaya dah kurang sikit. Okey. Saya nak share pada you ialah mengenai idea ataupun filosofi ataupun cara untuk kita berfikir guys. So ini sangat penting Cara berfikir tu maksudnya cara untuk kita sebenarnya ada satu logical di mana kita kena faham satu, maksudnya ialah dia apa yang determine pada kita punya keputusan ialah daripada kita punya decision making kita, dan decision tu datang daripada mindset, awareness kita dan juga seberapa banyak knowledge yang kita ada. Dan knowledge yang kita ada dan juga awareness tu lebih pada saya dia more on pada you punya konsep di mana you faham konsep thinking iaitu macam mana how to think. Dan dalam konsep how to think tu maksudnya lah majority kita punya output ataupun outcome kita macam mana untuk berfikir ialah iaitu largely kita measured by iaitu kebolehan kita untuk memahami di antara membuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Maksudnya setiap kali kita berfikir tu kita ada dua option utama. Satu iaitu berbuat sesuatu dan juga ialah tidak berbuat sesuatu. Tu antara key yang penting jugalah. Okay, yang kedua iaitu mengenai konsep di mana kita tahu juga kalau kita buat tu apakah dia punya consequences. Maksudnya apakah dia punya kesan. Jadi kena aware lah. Dan kalau kita tidak buat juga ialah apa yang berkesan. Jadi konsep saya ni ialah largely measured by ialah buat atau tidak buat. Dan sebab tu saya kata dalam kes ni lah kalau kita terlalu fokuskan kepada mindset kita iaitu kita ingat teknik segala-galanya, kita wrong kita wrong. Walaupun you boleh filter, walaupun you konon benda tu workable pada konsep you untuk trading pada single time frame ke multi time frame ke, dia bukan segala-galanya. Sebab key pada saya lah totally ialah you kena faham apakah you punya keseluruhan trading and investing punya framework. Kan selalu saya cakap mengenai trading framework, kita juga kena faham apakah kita punya iaitu investing framework kita. Okay, so maksudnya ialah you kena ada dua jenis blueprint kawan-kawannya. Satu ialah you adalah trading blueprint. Trading blueprint kita asaskan kepada iaitu macam mana nak cari trend, macam mana nak tengok entry, macam mana kita nak cari exit. Tu maksud ialah trading blueprint lah. Tapi pada masa sama juga kita kena aware iaitu mengenai konsep mengenai wealth blueprint ataupun investing blueprint. You kena ada guys. You tak boleh harapkan satu perkara je semata-mata, you kena ada. Sebab kalau you tak ada benda ni, you akan tetap buy and sell, you akan tetap duduk tempat yang sama, you sekadar macam modal sekadar 500,000 USD dan you mengharapkan iaitu ada result yang berlainan pada masa akan datang. Benda tu totally wrong guys. Dan benda ni tak akan bantu you guys kalau you duduk tempat yang sama. Jadi you kena faham dia bukan saja pasal trading, tetapi dia juga ialah pasal iaitu investing. Apakah wealth investing? Dari konsep investing ni, dia kalau kita pecahkan banyak-banyak lah, kita kena faham mindset investing ni. Jadi mindset investing ni satu sudut ialah dia jangka masa panjang lah. Kalau you trading tu you more on transactional, maksudnya aku masuk keluar dapat berapa. Tetapi kalau investing ialah melibatkan creating asset. So maksudnya creating asset untuk jangka masa yang panjang, iaitu untuk long term. Itulah creating asset. So you kena faham macam mana nak create asset. Jadi asset ni maksudnya kita menilai ataupun kita menjangkakan, kita meletakkan satu benda tu, kita katakan asset dalam period of time, certain period of time dia akan bring value ataupun dia akan bertambah nilai pada asset tersebut ataupun dapat value pada kita lah, hasil daripada kita invest, sama ada masa kita, sama ada kita punya tenaga kita ataupun kewangan kita. Okay, so jadi dari segi konteks iaitu investing ni, dia nombor satu lah you kena faham satu lah cara berfikir, mindset tu, iaitu memahami benda ni asset. Nombor dua lah you kena faham the power of compounding. Compounding ni power guys, sebab end of the day you kena ada macam setahun you trading, you nak makan lagi 12 bulan. You kena ada mindset macam tu guys, sebab kita nak ada iaitu kita punya security. So kita nak ada security kita di mana kita dah tahu setahun hadapan, 12 bulan ke 24 bulan kita dah ada protection, kita dah ada duit tu. Katalah kita punya pendapatan asal kita ataupun kita memerlukan RM10,000 sebulan, bermaksud kena kalilah 10,000 kali dengan 12, maksudnya kita kena ada 120,000 kali dengan 2 tahun, 240,000. So ada tak 240,000 untuk you punya spending at least 2 tahun. Dan 2 tahun ni biasanya kita guna untuk critical punya benda lah. Contohnya ialah kita boleh sebut dari segi iaitu kemungkinan kehilangan punca kewangan daripada dia berhentikan kerja, bisnes gagal dan sebagainya. So ini sangat penting, security sangat penting. Itu security yang pertama. Dan security yang pertama juga jenis yang kedua ataupun kita boleh kata dia punya pertama, iaitu you punya protection. Protection tu maksudnya ialah kegagalan dari segi diri kita ni, maksudnya ialah kehidupan kita, kita mungkin disabilities ataupun death. Kan banyak unprecedented yang berlaku pada hidup kita ialah kita tak sedar. Mungkin kematian orang yang tunggak keluarga yang bagi kewangan. Kan contohnya you tunggak keluarga, macam saya tunggak keluarga, saya mati apa nak kena berlaku. So maksudnya satu lagi ataupun saya permanent disabilities. So you kena understand benda. So kalau you tengok protection more on macam contohnya hibah. Hibah kalau you meninggal, okey berapa nak tinggal pada wife you, anak you dan sebagainya.
hutang you selesai tak. Mungkin kalau you ambil loan rumah, you ada tak benda yang cover kalau sesuatu berlaku pada you, loan settle dan sebagainya. So mungkin you rasa okay, aku spend sikit duit, tetapi pada akhirnya ialah aku faham dari segi sikit duit tersebut ialah aku boleh protect aku punya family, boleh protect. Sebab ramai orang sebenarnya ialah gagal ataupun ramai orang sebenarnya tak faham konsep protection ni. So you kena faham ialah macam mana untuk protect. Lepas tu you kena ada security untuk sekurangnya 12 ke 24 bulan. Saya suggest lah, kalau you tak beli 12 bulan pun pergi pada 24 bulan, ataupun mungkin start dengan 3 bulan. 3 bulan dengan start dulu. Tapi kena calculate lah, di financial statement really important lah untuk you faham apakah strategi you dan juga macam mana untuk you tengok dari segi jangka sepanjang. Okay, so jadi sekarang ni lah you kena ada security dan juga you kena ada protection, guys. Security dan protection sangat important. So ini yang dikatakan mindset investment tu. Mindset investment tu ialah kita sebenarnya nak create protection. Setuju tak? End of the day you dah umur 60, 70 dah talarat. So you kena start sekarang, guys. Saya 41. Saya ada masa lebih kurang 19 tahun sebelum 60 kan. Dan dikatakanlah biasanya saya jumpa orang-orang lelaki ni kan, yang umur 60 ni dia dah start tiba-tiba ialah breakdown. Maksudnya dah mula hilang tenaga dan sebagainya kan. Okey, 40 okey lagi, 50 okey lagi. Tapi start 60 dia dah tiba-tiba dia grow old tiba-tiba. Jadi benda ni yang sangat kritikal. Coach, tak boleh ke jaga makan, exercise? Boleh. Tapi kita kena ambil standard dulu, standard statistik kan. Kita jangan optimis, kita pesimis dulu. Optimis, oh saya boleh 70 sihat sebagainya. Tapi you ambil kepada ialah itu pesimis dulu. Kita tak anggap benda tu optimum, tetapi kita tahu kalau minimum apa benda requirement kita, apa kita perlukan. So sangat penting untuk you faham benda macam ni. So jadi awal-awal ni kita kena garap minda kita, kena garap kita punya konsep kita, kena garap kita punya mindset kita. Kita kena immerse dalam kefahaman ni, dalam filosofi ni. Sebab at the end of the day kan, you faham tak, siapa nak jaga you umur 60-70 guys? Takkan you expectation you lah, oh anak akan jaga dan sebagainya. Itu pun kalau anak senang lah. Kalau anak tak senang macam mana? Sebab kita tahu setiap anak ni, ataupun kita sendiri pun dalam adik-beradik kita, rezeki orang berlainan, betul kan? So jadi you kena ada benda ni. Jadi maksud saya nak conclude benda ni sebab dah 6-7 minit. Okay, dia macam ni. Gameplay dia ialah, satu, you kena ada trading, kebolehan untuk bina income dari trading. Tetapi you kena faham konsep iaitu untuk membentuk compounding dalam critical math. Sebab you nak iaitu pendapatan you, contohnya bulan 6 ni, bulan 7, bulan 12. Bulan 12 tu you dah ada duit untuk setahun akan datang, di mana kalau apa-apa berlaku pun dalam market ke dalam bisnes apa, you dah ada duit tu sedia ada. Dan kalau ada physical disability ataupun you punya death kan, you meninggal dan sebagainya, ialah benda tu well protected. Idea tu kena ada. Sebab tu you kena ada iaitu blueprint di mana you kena faham, okey, aku punya duit ni macam mana aku nak trading, apakah konsep trading aku kan, aku pecahkan berapa account, dan macam mana aku nak create iaitu dari segi distribution konsisten untuk 12 bulan, berapa persen aku boleh target, 40-60%, dan macam mana aku nak project secara realistiknya menggunakan SMART apa tu punya approach, SMART, specific, measurable, achievable, dan juga apa tu realistic dan juga timely. Maksudnya ada time bound lah, kita tak nak terlalu panjang dan sebagainya kan. So ini adalah key dia guys. So key dia ialah you kena faham macam mana untuk pecahkan account dan juga you untuk grow account sedang ada mindset iaitu investing. Alright, saya harap you tangkap dan bukan semata-mata trading untuk full margin dadah lah. Kan budak-budak biskut budak biskut punya ni, biskut tu maksudnya macam biskut dia, macam tenduk main game tu. You pergi pada yang lagi power, yang lagi lemak, sebenarnya boleh bagi impact pada you. Okay, so hopefully you faham apa saya sampaikan. Sebab tu saya kata sebenarnya bukan isu teknik semata-mata, you kena faham trading dan juga investment blueprint, dan faham macam mana wealth creation, betul-betul kaya kan. Bila you faham konsep ni, you faham betapa pentingnya invest, berapa pentingnya modal ni besar, berapa pentingnya risk you. Sebab ada benda saya sendiri ialah full time trader, saya hidup berdasarkan kewangan kat sini, so saya tak boleh main-main kan. Nanti akan datang insyaAllah saya akan kongsikan you ialah strategi untuk macam mana kita nak apa tu uruskan cukai, uruskan macam mana nak beli rumah, nak beli kereta dan sebagainya bagi forex trader, dan macam mana cara dia. InsyaAllah kita akan sama-sama dalam go through tersebut. Dan untuk pengetahuan you, konsep-konsep ni saya akan ajarkan juga iaitu yang asalnya ada dalam saya punya home course. So home course ialah basic intensive home course. So dalam tu ada topik ni saya sentuh, dan lebih mendalam juga ialah kita akan pergi kepada iaitu Financial Freedom Bootcamp guys. Financial Freedom Bootcamp yang akan dibuat insyaAllah pada bulan 9 nanti. Okay, pada bulan 9 kita akan jalankan, dan hopefully you boleh join program ni pasal you akan learn pasal benda-benda macam ni. Sebenarnya ni akan bantu you guys, sebab kita tak nak sekat ni tadi sampai ke sudah. Kita nak kaya guys, kita nak betul-betul make money, kita nak realistic. Alright, jumpa lagi dan salam hormat. Kalau ada apa-apa you nak tanya dan sebagainya, saya akan kongsikan. Alright, thank you so much. Jumpa lagi. All the best.